Assalamualaikum. Kami akan membentangkan tugas bagi subjek POL 3113 iaitu Penghantar Falsafah dan Sains Sosial. Tajuk tugasan kami ialah masalah keluarga yang berlaku di Malaysia di bawah tema keluarga. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang bermula daripada saya sendiri. Saya adalah Nur Nazirah binti Muhammad Nasrun Syahuddin bernombor matrik S63124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Hassan Adli dan nombor matrik saya adalah S61539. Assalamualaikum, saya Rumini binti Abdul Ghani, memegang nombor kad matriks S62866. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Afif bin Muhammad Nordin, nombor matrik saya S62989. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf Hanif bin Zakaria, nombor matrik S61563. Keluarga merupakan kumpulan domestik yang terdiri daripada orang yang mempunyai pertalian antara satu sama lain. Hal ini terjadi melalui ikatan darah atau ikatan perkahwinan. Keluarga merupakan tempat bermulanya percambahan pembentukan perasaan melalui hubungan yang dilakukan, seperti hubungan komunikasi yang mesra antara ahli. Setiap orang mengimpikan keluarga yang harmoni di dalam kehidupannya, namun kehidupan berkeluarga juga mempunyai pasang surutnya. Kewujudan konflik-konflik sememangnya boleh mencetuskan masalah dan menggugat keharmonian kekeluargaan. Sebenarnya masalah yang wujud boleh menjadi perkara yang positif bagi keluarga. Hal ini kerana dapat memberikan peluang kepada masing-masing untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Tetapi masalah yang keterlaluan juga boleh memberikan kesan yang buruk kepada sesebuah keluarga tersebut. Analisis laporan ini akan menilai isu keluarga iaitu masalah yang berlaku di dalam keluarga serta menyatakan faktor-faktor kewujudan masalah ini, kesan dan langkah penyelesaian kepada masalah ini. Analisis kandungan ini telah diringkaskan kepada 6 elemen. Yang pertama, apa, bagaimana, siapa, kenapa, bila dan akhir sekali di mana. Kita beralih kepada elemen pertama iaitu apa. Apa di sini ingin mengemukakan tajuk ataupun maksud keluarga. Apa iaitu keluarga merupakan satu institusi kecil dalam masyarakat yang mempunyai pertalian darah melalui perkahwinan, dan mereka juga saling menumpang kasih sayang dari kecil lagi. Seterusnya, bagaimana? Bagaimana ini pula merujuk kepada masalah keluarga. Masalah keluarga boleh terjadi dalam pelbagai bentuk seperti penderaan, penyalahgunaan kuasa, tidak bertanggungjawab dan lain-lain. Elemen yang ketiga, siapa. Siapa di sini merujuk kepada mangsa yang kebiasaannya selalu menjadi mangsa utama dalam masalah keluarga. Kebiasaannya wanita menjadi mangsa utama dalam kes masalah keluarga, terutama sekali dalam kekejaman rumah tangga, kerana mereka mempunyai emosi yang boleh berubah-ubah dan hati yang lembut. Elemen yang keempat, kenapa. Kenapa ini merujuk kepada kenapa masalah keluarga boleh terjadi. Iaitu, masalah keluarga akan berlaku apabila pasangan tidak mampu mengawal emosi dengan profesional pada keadaan atau suasana yang teruk. Bila kebiasaannya masalah keluarga pula berlaku apabila ekonomi sesebuah keluarga tidak kukuh dan tidak mampu bersabar. Dan di mana. Dan elemen terakhir, di mana. Kebanyakan masalah rumah tangga berlaku di rumah mereka sendiri kerana mereka lebih selesa untuk meluahkan saling ketidakpuasan hati antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Faktor masalah keluarga. Faktor yang pertama ialah faktor kurang ilmu dan bimbingan dalam rumah tangga. Golongan yang berhasrat untuk mendirikan rumah tangga perlu mempersiapkan diri dengan ilmu yang kukuh. Namun begitu, ada setengah pasangan tidak
sedia dalam membina rumah tangga mereka. Hal ini kerana mereka mengambil sikap sambil lewas semasa menjalani kursus perkahwinan. Kesannya pasangan tersebut tidak mampu menghadapi cabaran dan dugaan dalam rumah tangga mereka. Seterusnya ialah faktor kemiskinan. Tidak dapat dinafikan kekurangan kewangan dalam sesebuah keluarga akan mendatangkan impak yang besar. Faktor ini tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Tambah pula, krisis ekonomi menyebabkan ramai pekerja terpaksa diberhentikan. Perkara ini amat membimbangkan para ibu bapa, terutamanya ketua keluarga, untuk memenuhi keperluan asas keluarga. Kesannya wujud perbalahan antara suami isteri kerana tidak mempunyai kewangan yang cukup. Seterusnya ialah faktor kesibukan mengejar kerjaya. Ada segelintir ibu bapa lebih mementingkan kerjaya sehingga anak-anak terabai. Anak-anak kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga. Usia kanak-kanak yang sedang meningkat naik mudah dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling sehingga wujudnya kes-kes yang melibatkan kemurungan seksual dan sebagainya. Faktor yang terakhir ialah faktor keganasan rumah tangga. Ada sikap segelintir bapa yang bersikap pandang barang memberi impak besar terhadap keluarga. Bapa yang bersikap sedemikian biasanya tidak mampu untuk mengawal diri daripada bertindak memukul isteri atau anak-anak. Kesannya akan beri tekanan terhadap masa sehingga masa dapat mengalami kemurungan yang teruk. Masalah keluarga di Malaysia adalah mencetuskan permasalahan dalam kalangan remaja. Pada masa ini kita dapat melihat kehancuran institusi keluarga menyebabkan golongan remaja semakin teruk. Di sini kita dapat melihat pada masa ini banyak masalah sosial yang berlaku seperti meragup, merogol, merompak dan sebagainya menyebabkan kebimbangan terhadap masyarakat. Selain itu, ibu bapa yang saling bertengkar dan bergaduh antara satu sama lain menyebabkan anak mereka yang masih kecil mudah mempengaruhi dengan perbuatan mereka itu. Ibu bapa yang tidak meletakkan sepenuhnya minat terhadap anak-anak menyebabkan anak-anak mereka terasa dipinggirkan. Apabila ibu bapa sering bertengkar, ia menyebabkan anak-anak mereka akan berasa tertekan dan menyebabkan gangguan emosi terhadap anak-anak mereka. Apabila anak-anak mereka mengalami gangguan emosi, mereka tidak akan menceritakan masalah mereka kepada ibu bapa mereka, akan tetapi mereka mencari jalan untuk menceritakan masalah mereka kepada kawan-kawan mereka ataupun guru-guru mereka supaya mendapatkan ketenangan yang sesuai. Di samping itu, perkahwinan pada usia muda memberi kesan kepada psikologi individu itu sendiri. Masalah yang berlaku pada perkahwinan usia muda ini menyebabkan pasangan tersebut memilih jalan untuk bercerai. Bagi mereka, dengan bercerai mampu menyelesaikan masalah mereka dan bagi mereka ianya dapat meneruskan hidup baru mereka. Cabaran pada perkahwinan usia muda bukanlah hal yang mudah untuk diuruskan. Ada pasangan yang jenis baran yang tidak berkesefahaman dan ada juga ibu bapa mertua yang turut masuk campur dalam hubungan mereka. Lagi sekali adalah masalah yang berlaku dalam kalangan keluarga akan menyebabkan anak-anak hilangnya rasa kasih sayang daripada ibu bapa. Ibu bapa yang terlalu mengabaikan anak-anak mereka kerana terlalu mengejarkan wang ringgit menyebabkan anak-anak mereka terasa terabai. Ibu bapa haruslah memberikan pendidikan yang secukupnya kerana anak-anak adalah tanggungjawab mereka. Perhatian harus diberikan secukupnya kepada anak-anak supaya ibu bapa tidak lepas pandang akan perbuatan anak-anak mereka, supaya tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang negatif. Sekian, terima kasih daripada saya. Setiap masalah yang berlaku pasti akan mempunyai jalan penyelesaiannya. Antara langkah utama yang boleh dilakukan adalah perbincangan antara pihak yang berkonflik. Ini kerana perbincangan adalah salah satu aspek untuk menyelesaikan konflik. Individu yang berkonflik perlu bijak memilih persekitaran dan keadaan yang sesuai supaya masing-masing dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Langkah yang seterusnya adalah kawalan emosi. Apabila berlaku konflik, seseorang itu perlu pandai mengawal emosinya supaya tidak bertindak mengikut emosi. Tindakan yang mengikut emosi boleh merumitkan lagi konflik yang sedang berlaku. Oleh itu, individu perlu bijak mengawal emosi dengan menyelidik terlebih dahulu punca-punca konflik itu berlaku. Langkah ketiga ialah mendapatkan khidmat kaunselor. Terdapat ramai pakar yang berkemahiran untuk memberikan nasihat dan sesi kaunseling terutama berkaitan dengan masalah keluarga. Mereka dapat memberikan panduan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka juga cenderung untuk menggunakan kaedah terakhir, iaitu kaedah rundingan. Melalui kaedah rundingan, mereka akan memberikan nasihat kepada pengadu masalah rumah tangga untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Apa yang ingin kami simpulkan melalui isu ini ialah masyarakat perlu memandang serius berkaitan dengan konflik ataupun masalah keluarga yang berlaku. Lebih-lebih lagi di Malaysia, masalah ini cukup membimbangkan. Masalah keluarga dapat memberikan pelbagai impak, terutama ianya memberikan tekanan terhadap ahli keluarga. Oleh hal yang demikian, bagi mengurangi impak-impak negatif tersebut, pelbagai pihak perlu memainkan peranan, terutama ahli keluarga itu perlu memainkan peranan masing-masing dalam membendung daripada berlakunya konflik keluarga.